Buletin Didik 10 Mei bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menutup Taman Tasik Metropolitan Kepong selama 3 hari bermula semalam hingga esok. Penutupan itu selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan. Melalui hantaran di Facebook DBKL, penutupan aktiviti sukan dan rekreasi di kawasan itu juga susulan pelaksanaan Sistem Hotspot Identification for Dynamic Engagement HIDE. DBKL turut memberi amaran akan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi arahan itu. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kerajaan sebelum ini mengumumkan premis termasuk Bazar Ramadan yang disenaraikan di bawah HIDE sebagai lokasi berisiko dalam penularan COVID-19 diarah tutup selama 3 hari. 1,200 keluarga kurang berkemampuan di Pantai Timur menerima sumbangan barangan keperluan makanan daripada Yayasan Petronas sempena Aidilfitri. Program sejak tahun 2005 itu adalah program tanggungjawab Social Corporate CSR bagi membantu golongan berpendapatan rendah. Menurut Pengurus Besar Petronas Pantai Timur, Cik Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, sehingga kini 1,200 kotak sumbangan telah diagihkan di negeri Pantai Timur dengan nilai keseluruhan sumbangan berjumlah RM750,000. Setiap penerima menerima barangan keperluan harian, pelitup muka dan cecair sanitasi untuk kegunaan ketika Aidilfitri. Harapan mereka agar sumbangan ini dapat membantu meringankan beban meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Bagi pihak Petronas, kita telah menyediakan sumbangan sebanyak 5,000 sumbangan di seluruh negeri di Malaysia, dan di Pantai Timur seperti saya maklumkan, kita telah menyumbangkan sebanyak 1,200 sumbangan untuk di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Yayasan Petronas akan terus merancang dan membantu golongan yang memerlukan terutama daripada segi pendidikan dan kesejahteraan komuniti meskipun dalam keadaan negara masih dilanda wabak COVID-19. 5,000 golongan asnaf dan fakir miskin di Kuala Kedah pula menerima sumbangan berjumlah RM150,000 daripada Yayasan Saleh Saidin YSS. Sumbangan sempena sambutan Aidilfitri juga turut diberikan kepada pihak masjid sekitar daerah itu. Pengerusinya, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata walaupun nilai yang diberikan kepada setiap penerima tidak besar, amat besar ertinya kepada pihak yayasan dalam membantu melengkapkan sambutan Syawal. Ini sekaligus membolehkan penerimanya meraihkan Hari Raya seperti orang lain. Agihan turut dilakukan di masjid-masjid sekitar Pengkalan Kundur dan Anak Bukit. InsyaAllah kita akan buat rendang. Tapi nak jemput kawan-kawan ramai pun PKP kan. Cuma ni, tapi saya ucap terima kasih banyaklah kepada Yayasan Saleh Saidin ini kerana telah memberi bantuan ayam kepada penduduk daerah mungkin Kebawasan ni, dan mengucapkan terima kasih lah. Macam persiapan ni tak ada apa-apa lah, cuma buat kuih raya, baju raya anak-anak. Itu ya persiapan yang saya ringkas lah. Dengan keadaan kita ada keadaan jaga kita PKP ni, sederhana sajalah. Sebanyak 5,000 keping baucer belian ayam, daging dan beras pulut diagihkan untuk persiapan Hari Raya. tidak terbalas mendidik kami sehingga berjaya. Selamat Hari Guru.
telah termelupa. Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Selamat saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberi. Terima kasih. Bye. Bertemu kembali. Kerajaan memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di seluruh negara berkuat kuasa 12 Mei hingga 7 Jun. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kewujudan varian baru dengan kadar jangkitan yang lebih tinggi, kekangan ke atas kapasiti sistem kesihatan awam yang semakin meruncing dan kelemahan pematuhan SOP dalam kalangan sebahagian anggota masyarakat menuntut kerajaan untuk mengambil tindakan yang lebih drastik bagi mengelakkan negara terjerumus ke dalam malapetaka kesihatan yang lebih parah. Dalam penyataan hari ini, Tan Sri Muhyiddin menekankan dengan jumlah kes harian melebihi 4,000 dan 37,396 kes aktif serta 1,700 kematian dilaporkan setakat hari ini, Malaysia sedang berdepan gelombang ketiga COVID-19 yang boleh mencetuskan suatu krisis nasional. Tambahnya, data dan sains terus menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti perhimpunan yang menyukarkan penjarakan sosial dan keberadaan orang ramai dalam ruang yang sesak menjadi punca utama penularan COVID-19. Baiklah, meskipun Aidilfitri tahun ini hanya disambut sederhana, keinginan berbaju baru pastinya jadi impian anak-anak. Keceriaan jelas terpancar pada wajah anak-anak yatim dan keluarga miskin dari Pusat Jagaan Pertubuhan Kebajikan dan Amal Rumah Teduh Perlis apabila diberi peluang memilih sendiri baju raya yang akan disarungkan pada pagi Aidilfitri tidak lama lagi. 31 anak-anak kurang berkemampuan ini yang berusia antara 5 hingga 18 tahun dirai Exco Kesihatan Negeri Perlis, Teh Chai An. Mereka dibawa ke Pekan Kangar dan diberi peluang memilih pakaian raya sendiri. Jelas terpancar kegembiraan di wajah mereka. Dapat juga menyarung baju baru di pagi Syawal bersama rakan dan keluarga di rumah. Kurta. Beli warna apa? Blue black. Selok ada beli? Selak ada dah. Selok ada dah. Di sebelah songkok ada semua. Ada berapa pasang dah baju raya? Baju raya ada 2 pasang. Tapi dah hari ni pilih 3 pasang. Beli baju kurta warna merah. Merah gelap. Nak terima kasih kat siapa ni? Siapa belanja? Siapa belanja beli baju? Tunjuk YB kat belakang. Ni, belakang. Okey. Terima kasih semua. Jelas Teh Chai An, beliau mahu menyantuni golongan kurang bernasib baik terutama anak-anak yatim supaya mereka berasa dihargai terutama menjelang Aidilfitri. Bila kita bagi perasaan ni memang kita bila sampai ke sini budak-budak tu bukan sekadar budak ya. Dengan kita pun kita berasa gembira sekali sebab kita dapat buat sumbangan kepada budak-budak di rumah teduh di Kangar. Selain sumbangan pakaian raya, anak-anak ini turut diberi sumbangan duit raya. Jika di Semenanjung, lemang dan ketupat jadi penyediaan menu wajib menjelang pagi Syawal, berbeza bagi masyarakat etnik Brunei Kadayan di pantai barat Sabah. Juadah tradisi kelupis menggunakan beras pulut dan santan menjadi hidangan utama. Di daerah Bongawan, juadah itu lebih dikenali sebagai lamban. Daun palas atau daun silat antara yang digunakan sebagai pembungkusan selain daun nyirik, pandan atau kelapa. Menariknya, penggunaan daun ini memberi aroma dan rasa yang istimewa kepada kelupis. Dah habis. Dah lah, bukan sini saja ni. Jadi kita mengejar tempat lain lah. Oh, di Bukit mana? Di Rajon di Sumbili. Oh, macam tu. Di sini saja. Sini Indano ni dia untuk macam 5 kilo, 6 kilo ada. Cukup di sini. Atau kita tanam juga. Oh, tanam Asmah Saleh atau dikenali sebagai Lamban Babu Miam antara pengusaha makanan itu sejak 40 tahun lalu. Menyedari perniagaannya terus mendapat permintaan, Babu Miam bersama suaminya Idris Osman mengusahakannya secara sejuk beku bermula 10 tahun lepas. Bagi kelupis yang siap dikukus atau direbus, biasanya hanya bertahan dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Manakala sejuk beku boleh bertahan dalam tempoh setahun sebelum ianya dimasak. Kadang-kadang
ikut selera orang lah. Kalau macam orang kahwin, kadang-kadang orang mau makan pun hari pun ke air raya. Tapi yang banyaknya air raya lah. Air raya yang paling banyaknya yang selalu macam beribu, yang orang melampau beribu-ribu tu kan. Dalam air raya lah. Pasal mesti air raya mesti ada lamban di rumah. Mesti yang wajib, makanan wajib itu ni. Setiap kali menjelang Aidilfitri, tempahan yang diterima mencecah 6,000 kelupis yang dijual dengan harga 50 sen sebiji. Dan setiap hari, Babu Miam mampu menyiapkan 500 biji. Menyedari persaingan kaedah moden, Babu Miam memilih untuk terus menghasilkannya secara tradisional meskipun penghasilannya bukan mudah. Ia bagi mengekalkan keaslian rasa adunan keenakannya sekaligus dapat disambung turun-temurun generasi akan datang. Anak-anak sekarang ni dah mau ngambil alih tradisi kita ni. Cuma habis-habis membali saja. Habis-habis saja buat tanah saja. Ada lagi pakaian no. Sekarang ni ada mesin kan? Mesin yang pandai membuat ni, yang ini original punya kita buat. Yang pakai mesin lain lagi. Ada sekarang ni. Sekarang ni itulah tradisi anak muda sekarang ni mau mengambil alih yang macam ni. Sebab rasaannya susah. Kelupis ini tidak lengkap rasanya jika tidak dimakan bersama kuah kacang atau rendang daging dan ayam. Ia sekaligus menjadi simbol keharmonian dan keakraban sesebuah keluarga yang menjamu hidangan itu setiap kali tibanya pagi Syawal. Menghilangkan jejak bagai harimau. Maksudnya, berbuat sesuatu untuk menutup kesalahan atau perbuatan yang kurang baik. Assalamualaikum, cikgu. Terima kasih kerana mengajar saya ABC, alif bata, surat 3. Dengan ilmu yang cikgu ajar, saya akan mewarnai dunia ini dengan kebaikan. Terima kasih, cikgu. Kami ingin mengucapkan salam Aidilfitri buat seluruh penonton. Ini bahagia hati. Raya-raya juga, SOP kena jaga kau. Hari Raya Aidilfitri. I am Vivian Angel would like to wishing Happy Teacher Day to all of you. I hope that you are doing great, able to be a good idiot and example for us, teaching for the sake of building and a new generation. Thank you. Masih bersama Buletin Didik. Deretan pelita sepanjang lebih 1 km menghiasi jalan utama kampung bagi menceriakan Ramadan. Itu inisiatif yang digerakkan lebih 50 belia dari kampung tradisi Lembah Keriang di Changlun, Kedah. Dimulakan sejak tahun lalu, usaha itu kini ditambah baik dan mula mendapat sokongan menggalakkan komuniti setempat. Cadangan itu dimulakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu dan diteruskan tahun ini. Masa terluang kumpulan belia di kampung itu dimanfaatkan dengan memasang pelita dan menyalakannya pada 10 malam terakhir Ramadan. Tahun ini jumlah pelita ditambah menjadi 600 dengan kos lebih RM3,000 yang disumbangkan penduduk setempat. Dan sebenarnya kita nak buat meriah lagi, tapi memandangkan dalam keadaan PKP ni, kita tak apa nak boleh buat bagi meriah lah, tapi kita takat pangkat ni 2 tahun dah kita dah buat bermula jalan utama saja. Lepas tu kita buat ada rancang, kita akan orang Temas suggestkan untuk buat ke lorong-lorong rumah. Tahun depan insya-Allah kita akan bantu dia. Takat mana yang kita boleh bantu, kita contoh kita bagi sebiji rumah 10 pelita. Kalau nak meriah 4 tambah, mungkin kita yang nampak boleh jadilah. Usaha kumpulan belia yang berusia antara 19 hingga 30 tahun ini turut mendapat sokongan daripada kepimpinan kampung. Jadi kita sedang berusahalah dengan pemuda-pemuda sini, belia-belia kampung sini dan juga kerjasama masjid lah. Masjid pun kerjasama sebab ni di depan masjid kan. So harapan kita ni di samping kita bersama ni kita nak tujuan kita nak mengeratkan semua penduduk kampung tradisi ni
Dan dengan cara ni kita dapat bergaul bersama untuk menyediakan satu kerja yang murni lah. Mereka cukup seronok sungguh. Cukup gembira. Dan rasa kehebatan tu terserlah bagi mereka. Inilah satu cara di mana untuk nak manfaatkan budak-budak muda dengan masjid dan masjid dengan budak-budak muda. Itu yang penting dia, kan? Bila dia tengok macam ni, kata kampung ni hebat sungguh. Saya pun rasa alhamdulillah lah. Pemasangan pelita dilakukan selepas waktu berbuka puasa dan dinyalakan sehingga selesai solat tarawih. Di Kota Tinggi Johor pula, satu pertandingan pelita raya diadakan untuk menggamit nostalgia bagi memeriahkan suasana malam 7 likur. Laluan di sekitar Felda Lock Heng Timur ini mula diterangi cahaya pelita sejak awal bulan lalu. Bertemakan Beautiful Lock Heng Timur, pertandingan dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kawasan blok dan tugu blok. Kita memberi semangat kepada penoka-penoka dan warga penoka Felda yang ketika sekarang ni Felda khususnya negara Malaysia dalam pandemik COVID-19 ni, jadinya kita nak sambut raya, mood dia orang tak ada mood lah, moral down lah sebab kita COVID ni. Jadinya inisiatif rancangan untuk menaikkan semangat dia orang ni. Hadiah termasuk wang tunai antara RM100 hingga RM600 disediakan dan akan disampaikan pada hari pertama Aidilfitri. Keunikan dia macam kita buat pelita ni boleh merapatkan silaturahim, suasana gembira, semua orang dapat. Ramai orang tertarik dengan kita punya pelita. Dulu tak pernah macam ni, tapi tahun ni amat luar biasa lah. Itu teruja lah, gembira sangat. Jadi selama saya duduk sini 34 tahun, pertandingan macam ni belum pernah diadakan. Jadi kita pun semangat bagi saya sebagai ketua blok lah kan, bagi semangat pada generasi kedua, sama-samalah kita membantu untuk masang pelita untuk pertandingan ni. Kalau duduk di dalam surau, ingat-ingatlah membaca kitab. Kalau duduk bersenda gurau, ingat-ingat tersalah cakap. Sukan, satu lagi pencapaian membanggakan atlet negara di pentas dunia. Kali ini pelumba negara Adam Noroddin yang beraksi pada kejuaraan motosikal FIM CEV Moto2. Mewakili pasukan Liqui Moly Intech SIC, Adam berjaya menaiki podium apabila muncul pelumba ketiga terpantas. Aksi pusingan kedua perlumbaan berlangsung di Lita Ricardo Tormo, Spanyol. Strategi dua pelumba pasukan Bosco Scuro Talent Team Chati, Fermin Aldeguer dan Alonso Lopez nyata berjaya membatasi kepantasan Adam Noroddin. Namun Adam berjaya juga menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan 14 minit 43.890 saat. Aldeguer muncul juara manakala Lopez kedua. Race kali ini tak tahu nak cakap apa sebab sangat-sangat bersyukur sangat. Even saya finish P3 sama di Astray, tapi race kali ini sangat-sangat improve lah daripada apa yang saya lakukan di Astray. So positive thing and of course it's not easy and of course banyak lagi kita perlu improve di next round di Barcelona. Ini podium kedua berturut-turut diraih Adam selepas turut tamat di tempat ketiga di Litar Estoril, Portugal bulan lalu. Adam antara pelumba negara yang pernah beraksi pada kejuaraan MotoGP kategori Moto2 dan Moto3. Bola sepak Liga Super, ketika saingan kelompok teratas kian rancak, aksi pasukan kelompok bawahan tidak kurang hebatnya. Sri Pahang FC keluar dari zon penyingkiran selepas menewaskan Perak FC 3-2, manakala Terengganu FC kembali ke tangga kedua susulan kemenangan 2-1 ke atas Selangor FC. Bertandang ke gelanggang lawan, Sri Pahang di depan menerusi pemain import baru dari Myanmar, Aung Kong Man, minit ke-34. Perak FC yang bergelut dengan krisis tunggakan gaji bolos lagi minit ke-58 juga hasil jaringan seorang lagi pemain import baru Pahang dari Australia, Kenny Atiu. Meskipun berupaya merapatkan kedudukan menerusi sepakan penalti Leandro Dos Santos 10 minit berselang, Pahang mengukuhkan cengkaman. Sekali lagi hasil jaringan Atiu minit ke-88.
Belum mahu mengalah, Perak FC membalas menerusi Renderson pada masa kecederaan namun sudah terlewat sekurang-kurangnya mencuri satu mata. Sementara itu, Selangor FC juga gagal memanfaatkan kelebihan di tempat sendiri apabila tewas kepada Terengganu FC. Tanpa jaringan pada babak pertama, tuan rumah bagaimanapun lebih dahulu di depan menerusi sipakan penalti Ifedayo Olusegun 4 minit selepas rehat. Terengganu menyamakan kedudukan minit ke-72 menerusi pemain gantian Engku Nur Syakir. Ketua pasukan Carly De Murga memastikan kemenangan Terengganu apabila menembusi gawang tuan rumah 3 minit sebelum tamat permainan. Kemenangan membolehkan skuad penyu memintas Kedah Darul Aman FC di tangga kedua. Formula One Grand Prix Spanyol terus menampilkan penguasaan pelumba Mercedes AMG Petronas Lewis Hamilton. Hamilton meraih kejuaraan kelima berturut-turut, juga kali ke-6 di litar Montmello, sekaligus menyamai pencapaian Michael Schumacher. Bermula di petak pertama, Hamilton bagaimanapun berjaya dipintas pelumba Red Bull Max Verstappen seawal pusingan pertama. Bagaimanapun percaturan pit stop Mercedes AMG Petronas nyata menjadi. Berbaki 6 pusingan, Hamilton kembali di depan selepas memintas Verstappen. Seterusnya mengekalkan momentum pemanduan untuk lebih dahulu melintasi garisan penamat. Ini kejuaraan ke-98 Hamilton sepanjang kerjanya dan lebih manis menyamai rekod pelumba legenda Michael Schumacher apabila memenangi 6 perlumbaan di GP Spanyol dengan 5 daripadanya berturut-turut. Hamilton kini mengungguli kedudukan dengan 94 mata, 14 mata mengatasi Verstappen. Seorang artis mengadakan pameran bertemakan kehidupan yang musnah selepas letupan di Beirut pada Ogos lalu. Paparannya mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan selamat malam.